بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد صباح الخير جميعا، وأنعم الله صباحكم جميعا. وفي هذا الصباح السعيد نتحدث إن شاء الله عن الموضوع الثاني من الأدب العربي وتاريخه، وإن شاء الله سنحاول أن نختصر كلامنا إلى نقاط مهمة من هذا الموضوع على حسب تطلبات امتحان إستام إن شاء الله. Dalam tajuk ini kita tajuk Al-Azhar Syarif untuk sukatan yang baru dan moden dan yang terkini. Kalau kita selusuri sebenarnya apa yang telah ada dalam buku teks sememangnya dah mencukupi. Kenapa? Kerana buku teks yang ada moden ini sememangnya dalam bentuk seolah-olah dah nota siap dah. Segala-galanya dah betul-betul ringkas, dan yang ada ni pun hanya parti-parti, kita kata inti parti daripada kutub al-adab untuk tarikh al-adab. Ini untuk bahagian adab lah, khususnya tajuk Al-Azhar Syarif. Dan kalau kita telusuri juga ahdaf ad-dars itu memang sememangnya berdasarkan kepada soalan yang telah ditanya yang baru ni, tubik periksa yang kita dapati sememangnya seolah-olah dah berpandukan apa yang ada dalam ahdaf ad-dars ini. So ahdaf ad-dars ini kita kena teliti ataupun telusuri dengan sebaiknya. Dan ahdaf ad-dars ini juga sememangnya dia dah fokus kepada inti-parti ataupun teras penting dalam tajuk ini. Untuk ringkaskan bicara ولنختصر كلامنا على النقاط المهمة من هذا الموضوع طبعا نحدد. Kalau dalam periksa baru ni kita lihat dalam periksa baru ni kita lihat seolah-olah dalam Al-Azhar ni kalau soalan baru ni lah yang tubik ni sampai berita katanya, saya pun tak pasti jugalah sebab tak tengok pun lagi soalan tu. Cuma yang saya difahamkan soalan kedua untuk adab nusus baru ni berlega di sekitar 3 orang tokoh sahaja. Tiap-tiap tokoh itu memerlukan paling tidak pun 2 noktah. Contohnya Syekh Hasan Attar, dia minta dalam soalan tu 2 kaedah pengajian yang diikuti oleh Syekh Hasan Attar dalam pengajian, yani qa'idatain min qawa'id at-tadris Syekh Hasan Al-Attar. Walau apapun مهما كان من الأمر فإني أشجع الجميع على متابعة جميع ما في الموضوع. Walaupun kita dapati soalan baru ni tak ada fokus pun tentang Al-Azhar, maknanya untuk Al-Azhar secara umumnya memang tidak ada. Dia lebih fokus kepada 3 orang tokoh itu sahaja. Namun begitu kita tak boleh nak abaikan institut yang bernama Al-Azhar ini. Walaupun tadi dia dah tak mula dengan penubuhan Al-Azhar macam dulu kita dengar sejarah penubuhan Al-Azhar tu bila, apa tujuannya ataupun apa matlamat penubuhannya kalau dulu. Sekarang dah tak ada benda tu, cuma dia terus fokus kepada 3 orang tokoh ulama. Dan apakah aspek-aspek yang membantu yang daripada dari Institut Al-Azhar ni yang membantu perkembangan ataupun nahdah al-adabiyah al-hadithah. Ini sahaja bendanya. Kalau kita lihat dari awal
tajuk Al-Azhar ni antaranya ialah Fadlu Al-Azhar. Fadlu Al-Azhar ni kita ada dua macam. Satunya Fadlu Al-Azhar itu sendiri, dan satu lagi Fadlu Ulama Al-Azhar atau Fadlu Al-Azhariyin atau Fadlu Khirij Al-Azhariyin fi Nahdah Al-Hadithah, sama ada Nahdatul Sahafah ataupun Nahdatul Ta'lim ataupun Nahdah Al-Adabiyah secara umumnya. Jadi kalau kita lihat kepada Fadlu Al-Azhar, antara lain dititik beratkan juga ialah tentang Fadluhu fi Siyanati Turas Al-Arabi wal-Islami. Itu jangan tinggalkan juga. Ambillah paling tidak pun 2 noktah, sekurang-kurangnya untuk jadi bekalan kita. Ini yang ada dalam buku pun memang dia tak fokus. Memang dia suruh pelajar tujuan ataupun hadaf ataupun matlamat selepas belajar ni hanya berkenalan dengan tokoh-tokoh dan juga para ulama Al-Azhar. Yang 3 orang ni dia fokuskan. Tapi walaupun kita tak benar untuk ketepikan Institut Al-Azhar secara umum. Jadi Fadlu Al-Azhar itu sendiri, dan yang keduanya Fadlul Azhariyin hendaklah ada juga, walaupun sekurang-kurangnya kita cuba ringkaskan kepada 2 noktah paling tidak, ataupun 3 lah, supaya ada kita ada spare. Kalau Fadlul Azhar, contohnya kita kata حين أغلقت المدارس لم تكن هناك حلقات العلم والدرس إلا في الأزهر. Satu. Dan yang keduanya لم يقتصر الأزهر على علوم الدين فحسبه بل شملت العلوم اللغوية والفلسفية وإلى غير ذلك. Ini dua contoh فضل الأزهر في صيانة التراث العربي والإسلامي. Tak kira zaman mana-mana pun, tapi zaman moden kita kata ada Fadlul Azhariyin. Fadlul Azhariyin, kalau kita lihat Fadlul Azhariyin dalam zaman moden atau fi asr Nahdah Al-Hadithah طبعا لا سيما في مجال الصحافة والتعليم. Di sana ada beberapa jasa dan juga kelebihan. Fadlul ni kita kata jasa lah. Jasa para tokoh Al-Azhar dalam bidang as-sahafah ataupun bidang apa kita panggil sahafah, bidang penerbitan akhbar dan majalah, bidang penerbitan dan juga bidang mengarang akhbar dan majalah-majalah. Itu juga kita lihat sekurang-kurangnya paling tidak 2 noktah penting. Contohnya kita kata apa peranan khirij ataupun bekas pelajar ataupun kita panggil graduan daripada Al-Azhar ni yang berjasa dalam bidang penerbitan majalah dan akhbar. Paling tidak pun kita kata Muhammad Ali sendiri ataupun Muhammad Ali Basha sendiri lama arada isdar jaridati jurnal Khediwi misalnya laja'a ila Al-Azhar. Muhammad Ali ketika beliau nak menerbitkan akhbar yang pertama di masa waktu itu bernama jurnal Khediwi, dia meminta bantuan ataupun merujuk kepada Al-Azhar, minta pandangan orang Al-Azhar. Sebab Muhammad Ali ni kita tahu dia bukan orang Arab dan asalnya dari Albania, dibawa oleh Turki untuk jadi gubernur di Mesir sahaja. Maka dia tak tahu apalah tentang perkara ni. Maka dia kena rujuk kepada orang Al-Azhar, khususnya Syekh Hasan Al-Ansar pada masa itu. Dan satu lagi kita dapat lihat jasa para graduan Al-Azhar ni. Kita kata banyak yang membantu dalam penerbitan akhbar, di mana kita dapati Syekh Hasan Al-Ansar sendiri. Syekh Hasan Al-Ansar sendiri katanya di sini ashrafa ala madha
Tahrir Al-Azhar. Kerana Syekh Azhar pada masa ini memang oleh kerana Syekh Al-Azhar sendiri pun Hasan Asar masa itu dia pegang jawatan Syekh Al-Azhar, maka dia punya pengaruh dan punya kita kata apa, wibawa. Dia turut serta dalam menyumbangkan dalam penerbitan akhbar dan majalah. Kita dapat lihat secara umum dia katakan dari Syekh Al-Azhar wa tullabi atharun kabirun fi marahil tasawwur as-sahafah. Dan tak dapat dilupakan juga ni yang maha penting. Contohnya kita kata Al-Azhariyun awailu man harraru al-majalat wa suhuf. Orang-orang Al-Azhariyah antara generasi pertama yang menerbit ataupun menjadi pengarang ataupun menubuhkan banyak akhbar-akhbar dan majalah. Satu lagi noktah yang tak kurang pentingnya juga iaitulah bidang, kalau tadi kita bicara tentang bidang penerbitan akhbar dan sahafah, itu biasa orang Al-Azhar dalam bidang tersebut. Dalam bidang pengajian dan pendidikan juga tak kurang pentingnya, ada kaitannya, ada sumbangannya pada orang-orang Al-Azhar. Hunaka yani بعض فضل الأزهريين في نهضة التعليم بالأزهر، وأيضا علاقة هذه المجالات بعلماء الأزهر وخريج الأزهر أيضا. Antaranya kita dapat lihat ialah Rifa'ah Tahsawi. Ini kita nak fokus pada 3 orang tokoh ni lah. Rifa'ah Tahsawi antaranya kita kata dia ni seorang yang pernah menjadi penyedia untuk penubuhan madrasah litarjamah. Maknanya dia memunculkan idea dalam menubuhkan madrasah terjemah, sekolah translate, sekolah terjemahan kita panggil. Kemudian tak lupa juga dalam jasa orang Azhar, khususnya Syekh Hasan Attar sendiri, beliau antara orang yang turut bangkit mempertahankan madrasah At-Tib ataupun sekolah kita panggil medical school ataupun sekolah perubatan sekolah perubatan, di mana kita dapati kalau baca buku teks itu secara detail kita dapat lihat macam mana sikap yang diambil oleh Syekh Hasan Attar ketika ada, sebab pada masa itu sebelum difatwakan orang-orang banyak orang berpendapat yang membedah ataupun membuat bedah siasat ataupun melakukan tasyrih ataupun perbedahan kepada jasad orang mati ini tak boleh, haram. Tapi telah difatwakan oleh Syekh Hasan Attar, ni antara pelopor yang model dalam bidang perubatan, menjadikan bidang perubatan ini dah berkembang pesat di Mesir khususnya. Syekh Hasan Attar memfatwakan ini demi kebaikan Islam dan umatnya, demi kelangsungan ilmiah dan demi kelangsungan hidup, kepentingan orang ramai, maka benda ini diharuskan. Ada cerita di sebalik itu, tolong baca kalau lihat kepada buku teks lah. Itu antara pengaruh dan juga kesan. Okey. Dan kita dapat rumuskan dalam Asarul Azhar wa Ulamaihi fi Bina'in Nahdah Adabiyah Hadithah ni, antara lain kita boleh katakan sebagai contohnya kita ambil kana ulama al-Azhar ruwadun nahdah wal ba'atun laha. Asarul Azhar ni. Kalau baru ni dia tak kata apa-apa pun, cuma dalam periksa baru ni memang kalau kita lihat soalan kedua tu memang tajuk berkenaan dengan Azhar, tapi dia seolah-olah fokus kepada 3 orang syekh, 3 orang tokoh ni sahaja. Pertamanya Hasan Attar, keduanya siapa? Keduanya Rifa'ah Tahsawi, murid dia, dan akhir sekali murid kepada Tahsawi pula, iaitulah Syekh Muhammad Abduh, ni yang last. Jadi
soalan kedua, soal sani baru ni yang saya difahamkan lah, sebab saya soalan memang tak boleh tengok baru ni, malang sekali ya. Kita hanya dengar khabar dari telinga tu pun mungkin ada nyamuk-nyamuk datang memberitahu lah. Sebab kita tak dapat nak maklum secara langsung. Soalan sekarang ni bukan boleh disebar begitu saja. Dengan kabarnya lah, kata dia fokuskan kepada 3 tokoh ulama tu sahaja. Jadi tidak ada secara langsung soalan yang membicarakan tentang Al-Azhar secara khusus. Tapi walaubagaimanapun, kama qultu, sebagaimana yang saya katakan tadi, tak sayugia, tak patut kita abaikan. Jadi kena semua bahagian dalam semua bahagian dalam tajuk ni kena letak di minda masing-masing, sebab cara soalan zaman moden ni mungkin dia boleh guna tajuk yang sama, boleh waktu pula, dan mungkin di tempat lain. Sebab dia ada banyak tempat boleh soal, dan nak soal tu pula terbatas. Sebagaimana kita tahu, soalan sekarang ni hanya terbatas 3 soalan untuk adab, 2 soalan untuk nusus. So, sukatannya besar, maka faham-faham sendirilah macam mana soalan boleh ditanya di pelbagai bidang. Okey, kita teruskan perjalanan. Nahnu nasiru ala sirati hadha al-mawdu'. Tab'an asarul azhar fi bina' an-nahda al-hadithah, boleh kita katakan antara lain ialah apa? Yang pertamanya boleh kita rumuskan dalam nota ta'kid yang kita ada di sini, min nahaj tarjamah, min nahaj as-sahafah, dan min nahiyati ittisa' nisaq at-ta'lim. Kesemuanya min nahaj tarjamah juga ada sumbangan orang-orang Al-Azhar. Dan kita telah rumuskan di sini dua noktah untuk satu-satu bahagian. Fi nahiyati tarjamah misalnya, min nahiyati tarjamah kita dapat lihat iqtadat an-nahdatu naql kunuz al-gharbi ila al-lugha al-arabiyyah, wa ta'assasat awwal madrasah li-tarjamah madrasah al-idara wa al-sun bi ishraf ahad ulama Rifa'ah Tahtawi. Jadi ni peranan Rifa'ah Tahtawi dalam bidang terjemahan. Tu yang kita dah dapat ringkaskan. Dia tak akan tanya besar begini kalau dalam soalan betul. Mungkin dia hanya fokuskan apa peranan Rifa'ah Tahtawi dalam bidang terjemahan. Contohnya min nahiyati tarjamah, peranan Rifa'ah Tahtawi, apa peranan dia, jasa dia, ataupun 2 buah buku dia boleh buat macam tu lah. Contohnya soalan kecil tentang Tahtawi, apa jasa beliau, ma atharu Rifa'ah Tahtawi fi majal tarjamah, misalnya fi ahdi Muhammad Ali ke, di ahdi Abbas Halmi ke, tak kira lah zaman mana-mana, tapi dia fokus pada benda kecil macam tu. Kalau kita kalau ya apa ni dalam soalan baru ni lah katanya, dia tidak kepada noktah besar. Ini kita contohkan di sini noktah yang besar, awamil an-nahdah wa asbabuha bil Azhar Syarif. Tu nahj as-sahafah, nahj tarjamah, nahj ittisa' nisaq at-ta'lim. Ala al-aqal, paling tidak pun kita kena bekalkan diri kita masing-masing 2 noktah penting untuk tiap-tiap satunya. Contohnya ada manhaj ittisa' nisaq at-ta'lim, dari sudut perluasan ruang lingkup ataupun bidang pengajian juga ulama Azhar tak kurang memainkan peranan. Mungkin dia fokus ke sini kali ini. Kesemua tajuk, keseluruhan tajuk adalah penting, tapi walau bagaimanapun boleh diringkaskan pada nisaq yang penting. Contohnya di sini ulama Al-Azhar hum ruwadun nahdah wal ba'athun laha, cukuplah kata. Kana da'iyah ila tajdid pun cukuplah. Dalam segi perluasan bidang pengajian dan bidang pendidikan, itulah antara peranan ulama Al-Azhar. Ulama Al-Azhar ruwadun nahdah wal ba'athun laha,
da'iyah ila tajdid. Kemudian mudarrisin bil madaris alladhi ansha'aha Muhammad Ali, pernah menjadi guru-guru di sekolah yang ditubuhkan Muhammad Ali. Wa aidan la nansa insya'u madrasah Darul Ulum, juga adalah hasil daripada jasa-jasa khirij ataupun ulama yang lahir dari Al-Azhar, penubuhan madrasah Darul Ulum. Dulu madrasah Darul Ulum, lah ni madrasah tu saya difahamkan telah jadi sebuah fakulti di Jami'ah Al-Qahirah ataupun Universiti Cairo. Dah bertukar dari hanya sebuah madrasah Al-Arsun, madrasah sahaja, madrasah Darul Ulum, dah menjadi kuliah Darul Ulum ataupun fakulti Darul Ulum lah ni. Kena pergi masjid ditengoklah. Dan tak lupa peranan orang-orang Al-Azhar dari segi bidang pengajian ni juga, antaranya banyak ataupun kathiran min ulama Al-Azhar atau kathiran min khirij Al-Azhar man syaghala al-manasib fi ad-dawawin wal nadarat. Banyak yang telah pun mengisi beberapa jawatan-jawatan penting yang ada di jabatan-jabatan kerajaan dan juga nazarat. Nazarat ni jamak dari nazarah. Kalau zaman dulu dia panggil nazarah, lah ni dia panggil wizarah. Sama saja tu. Nazarah dengan wizarah, kementerian. Maknanya ia mengisi jawatan di kementerian-kementerian dan juga jabatan-jabatan kerajaan pada masa itu adalah hasil anak didik daripada Al-Azhar. Itu antara yang dapat kita lihat. Dan dari sudut lain, min nahiyat terjemah ni lahirnya peranan Rifa'ah Tahtawi, yang dia fokus baru ni pun kepada Rifa'ah Tahtawi, peranan beliau dalam bidang penterjemahan dan penubuhan madrasah Al-Tarjamah di Mesir, yang sebelum ni tak ada lagi. Tapi oleh kerana zaman Muhammad Ali dan didalangi pula tanpa siapa pun ketahui, yang timbul namanya Muhammad Ali. Muhammad Ali tak tahu apa sebenarnya. Tu yang dia rujuk ke Al-Azhar tu ni. Saya buka rahsia, maaf ya. Muhammad Ali ni dia bukan orang Turki, orang Albania, lahirnya di Albania, saya tahulah. Dan dia dibawa oleh Osmaniyah Turki yang masih berkuasa di Islambola ataupun Istanbul pada masa itu. Dia bawa semula masukkan bawa Muhammad Ali untuk jadi gubernur mereka di Mesir, dan bermulalah pemerintahan ataupun pentadbiran Usrah Al-Alawiyah ataupun keluarga Muhammad Ali. Dan Muhammad Ali ni orang luar yang bukan Arab, tak tahu apa, dia kena rujuk kepada tokoh-tokoh ulama Al-Azhar, khususnya Syekh Azhar pada masa itu, Syekh Hasan Al-Attar. Jadi yang dalam sebenar dalam penubuhan banyak perkaranya di sini ialah Hasan Attar bersama muridnya Rifa'ah Tahtawi. Ni orang yang memang dalam sebenarnya yang banyak jasa di sebalik Nahdah Hadisah di Mesir. Antara lain boleh kita kata di sini dari segi minah, ya, kita kembali semula kepada bidang ba'asat ataupun bidang penghantaran delegasi ke luar negara. Ba'asat ni menghantar delegasi pengajian ataupun hantar orang yang ingin di luar negeri. Itu kita panggil ba'asat. Ba'asat dan juga terjemah. Dia kembar sekali. Bila berlakunya ba'asat, adalah terjemahannya. Sebab hasil daripada ba'asah ila al-kharij ini bawa balik kepakaran dan terjemahan dari luar negara. Minatil ba'asat kita kata orang-orang Azhar lah. Al-Azhariyun hum tullabul ba'asat minal Masriyin الذين نقلوا العلم والخبرة الأوروبية إلى مصر. Antara lain kita kata di kalangan pelajar-pelajar Azhar, anak didik Azhar ni, mereka adalah penuntut yang pernah menjadi ahli ataupun anggota delegasi menuntut ilmu di Paris khususnya, dan di beberapa bahagian negara Eropah yang lain lagi. Ini dari kalangan orang Mesir yang akhirnya memindah ataupun menyalinkan seluruh ilmu dan juga pengalaman yang ada di Eropah bawa balik ke Mesir.
Dan mereka ini apabila lamma adu kanu bunatin nahdah, apabila anggota delegasi yang pertama ini balik, mereka adalah menjadi bunatun nahdah. Bunat ini iaitu bani, itulah jamak, kata jamak pada bani, iaitulah pembina, pembangun kemajuan ataupun ketamadunan moden di Mesir. Dan tala'i al-islah, tala'i al-islah ni para pengislah ataupun para reformer yang ulung. Mereka ialah tokoh bertiga yang kita sebutkan tadi, salah dua orang daripadanya, dan salah seorang lagi yang bernama Muhammad Ali Al-Baqali. Mungkin dia buka kedai runcit ke apa, tak tahu saya pun. Ataupun dia tanam sayur ke, nama dia gelaran Baqali ni. Seorangnya bernama Rifa'ah Tasawi, yang kedua Muhammad Abduh, dan yang ketiga Muhammad Ali Al-Baqali, ya. Mereka ni antara tokoh-tokoh reformer kita panggil. Tala'i al-islah ni kita panggil tokoh-tokoh reformer lah. Reformator. Itu dia bendanya. Dan seterusnya kita fokuslah kepada ketiga-tiga tokoh ini. Pertamanya kita nak berkenalan. Okey, kita nak berkenalan. Yang pertamanya tokoh Al-Azhar yang pertama yang kita nak kenal pasti di sini ialah Syekh Hasan Al-Attar. Syekh Hasan Al-Attar ni yang perkara pertama dalam Syekh Hasan Al-Attar yang kita nak lihat ni ialah kehidupan dia. Mula-mulanya Mauliduhu wa Nasabuhu, jangan lupa. Jadi kesemuanya penting. Paling tidak pun pasanglah di minda masing-masing dua nokah untuk tiap-tiap satu perkara. Contohnya Nasabuhu wa Mauliduhu. Nasabuhu nisbatu al-Attar liwalidkan mihnatuhu bibay'an al-Attar. Contohnya, kenapa dia digelar Attar? Kerana ayah dia ni seorang penjual minyak wangi, dan mungkin jugalah ada kedai repuh. Sebab kalau di Mesir, kalau pergi ke Attar, maknanya kedai jual rempah ratus. Itu kalau di Mesir, kalau di Mesir tak jumpa lah. Dan asal usul ataupun asluhu, dia ni asal keturunan orang mana? Min biladil Maghrib, dari negeri Maghrib ataupun Morocco sekarang. Wulida fi sanah 1776 bil Qahirah. Ini contoh kita kata, ambil sekurang-kurangnya ketiga-tiga yang tak apa, bukan panjang pun. Nisbah ila al-Attar, kenapa? Lianna walidahu kan mihnatuhu bay'al Attar. Ni perkara kecil je, nampak remeh saja, tapi boleh jadi satu soalan kecil yang bernilai 2 hingga 4 markah pun. Jangan remehkan benda macam ni. So dia kata dalam hadaf pengajian ni pun, ia ta'arraf ala ahammi a'lamil azhar wa ruwad an-nahda al-adabiyah al-hadithah. Maka kita kena berkenalan lah. Kena fokus pengenalan betul-betul kepada 3 tokoh ulama ini. Ini contoh soalan, bagaimana saya tak pasti, tapi ada soalan yang bentuknya okey lah juga. Tahaddas an Syekh Hasan Al-Attar fima ya'ti wiladatuhu dirasatuhu. Mungkin dia tanya 2 je lagi semua yang banyak ni, tapi jangan abaikan kesemuanya. Paling tidak setiap satu nokah tu ada 2. Dirasah dia pula di mana? Talaqa ta'limu fil Azhar mundu sughihi ala yadi adadin min syuyukhihi. Ini untuk guru dia. Dia mungkin boleh kecilkan lagi ni noktah ni. Kalau untuk soalan, dia boleh bentuk cabangan lain lagi ni. Contohnya dirasah kita kata secara umum dan secara besarnya, dirasah satu Syekh Hasan Al-Attar. Dia mengaji dengan tokoh-tokoh ulama. Dan mungkin boleh tanya, sebutkan pula 2 orang untuk guru ataupun 2 orang maha guru. Uzkur itnain min syuyukh Syekh Hasan Al-Attar. Boleh jadi begitu. Dia boleh buat macam tu pun. So pengajian adab kali ni memang kita kata agak lumayan isi nampaknya, kalau dari segi soalan yang tubik baru ni lah. Agak lumayan dakik kita kata. Tapi itu
tak menimbulkan kebimbangan sebab kita semua pandai-pandai berlaku ni. Buat saya kau yang nak jatuh tak pandai pakai dah agak. Itu bagi Hasan atau juga penutup. Okey, itu dari segi pengajian dia. Kemudian takwinuhu al-almi. Ni tajuk yang agak tahlil dan agak baru buat kita mungkinnya, pembentukan ilmiah dalam diri Hasan al-Attar. Ni yang tulis baru ni, kaedah pengajian Hasan al-Attar. Ni dia benda ni, jawapan duduk sini kan ni. Kalau soalan baru ni, لم يكتفي الشيخ العطار بقراءة الحواشي بل رجع إلى المصادر الأصلية. Itu bendanya. Syekh Hasan Attar ni bukan hanya takat puas hati dengan membaca hasyiah-hasyiah saja, bahkan dia nak suruh rujuk lagi kepada sumber-sumber asli dalam pengajian, dan dia terapkan benda ni, يعني يطبقه أو يدرس هذه الأشياء إلى تلاميذه بالأزهر. Dia terapkan juga pengajian ini kepada murid-murid dia di Azhar. Dan satu lagi, يدعو إلى تواصل الخلاء معها ليحدث تواصل حضاري حقيقي. bolehlah. Tu ambil dua noktah saja pun cukuplah. Kemudian rihlatuhul ilmiah. Ni dalam buku kita pun memang ada rihlah ilmiah yang diadakan oleh Syekh Hasan al-Attar dalam hidup dia. Beliau merantau ke mana? Irtahala ila Eropah wa Syam, dan aqama zamanan di bilad Syam wa Albania wa amila bitadris. Dia merantau ke seluruh Eropah dan juga pergi ke Paris, pergi ke Syam, pergi ke Hijaz, takut dibuat haji, umrah apa macam itulah, ke Eropah, khususnya dalam masa seiring dengan seiring dengan keluarnya orang-orang Perancis dari negara Mesir selepas mereka menjajah selama 3 tahun. Kita tahu Perancis dulu di Mesir hanya 3 tahun je. Habis saja tamat tempoh penjajahan Perancis di Mesir, Syekh Hasan al-Attar ni pun merantaulah ke Paris, ke Eropah dan lain-lain lagi, dan beliau menetap satu masa di Syam dan juga di Albania, mungkin dekat kawasan tu kot, rantau Balkan tu, dan bekerja sebagai tenaga pengajar selama beberapa lama. Akhirnya kembali ke Mesir di zaman Muhammad Ali Bashar. Okey, dia kenal dah sebelum ni kot. Dan apakah peranan Dor Hasan al-Attar fi bina'i Nahdah Misr Hadithah? Kita ambil 2 noktah penting di sini. Okey, ada mungkin kalau sini dia kata Dor Syekh Hasan al-Attar fi bina'i Nahdah Misr Hadithah. Peranan Syekh Hasan al-Attar dalam membina Mesir moden, pembangunan Mesir moden. Dan ada juga boleh kita kata di sini minhajuhu fil jama'i bainal asal al-fikriyah dan sebagainya. Dia satu turas wa tatabbu' al-ulum al-hadithah. Dia antara lain sistem yang digunakan oleh Hasan al-Attar ialah dalam pengajian mempelajari turas dan menjejakinya, mengikutinya dengan ilmu dan juga kajian-kajian moden yang berupa saintifik moden ini. Dan satu lagi, dia pernah awsa bi ta'yin Rifa'ah Tahtawi imamat al-a'dha' al-ba'thah. Dia pernah berwasiat pesan kepada Muhammad Ali supaya melantik Rifa'ah Tahtawi menjadi ketua delegasi yang dihantar, delegasi ilmiah yang dihantar ke Paris untuk pertama kali. Diketuai oleh Rifa'ah Tahtawi, dan dia juga berpesan, mewasiatkan kepada Rifa'ah Tahtawi suruh an yudawwina yawmiyat an rihlatihi, menulis buku harian perjalanannya, maknanya tulis diary.
Sebab itulah ada dalam buku yang bernama buku ada dalam nota kita ni, nama buku karya Rifa'ah Tahtawi, iaitulah Takhlisu Al-Ibris fi Talkhis Baris. Saya dah baca buku tu sampai tamat, tapi malangnya buku tu saya tak ingat letak di mana. Ni masalah saya nyanyuk sikit. Saya baca di Mesir, tak ingat tinggal di Antabah ke, tinggal di Rumah Kelantan ke, mana tak ingat dah. Saya beli buku tu berkenan sebab saya belajar tajuk ni, belajar tentang Rifa'ah ni masa saya tahun 3 di kuliah dulu. Dan bila sebut nama buku ni, pelik bunyi, saya pun peminat buku-buku pelik, maka beli ni, baca sampai habis. Walaupun bahasanya susah saya nak faham, tapi ternyata dalam buku tu Rifa'ah Tahtawi tulis habis segala macam titik bengik yang ada di Paris, hingga pakaian wanita Paris, hingga kenderaan yang ada di Paris waktu dia tulis dalam buku ni. Kalau boleh carilah buku ni minta tuan-tuan dan puan-puan cari buku ni dan tolong baca, sedap. Kita boleh kategorikan bidang adabur rahlat. Le journée littéraire. Le journée littéraire. Okey, ni perkara yang ditulis. Aham amal. Okey, allati sa'adat bina'na. Okey, ni tak ada apa ni, Syekh Hasan Attar, antara bidang kerja yang beliau kemukakan, ashrafa ala insya' awal madaris arafatha Misru fi al-asr al-hadis. Dia mula memantau penubuhan sekolah-sekolah pertama yang tertubuh di Mesir dan Mesir kenali, seperti Madrasah Al-Asun, Madrasah Tib, Madrasah Handasah dan Madrasah Saidalah. 3-4 contoh madrasah yang tertubuh di zaman Hasan Attar, dan beliau lah yang menjadi pemantau dalam penubuhannya. Dan satu lagi, asnada muhimmata idaratiha ila man qama ala i'dadihim min talamidihi. Dia memberi mandat kepada untuk pengurusan madrasah ini kepada murid-murid dia, contohnya Rifa'ah Tahtawi dan sebagainya. Dan Syekh Hasan Attar juga pernah melantik ataupun memilih, beliau dipilih, bukan beliau memilih, beliau dipilih menjadi ketua pengarang untuk Sakhbar Mesir ataupun majalah Sakhbar Arab yang pertama, iaitu Waqa'ah Al-Rasmiyah, dan seterusnya bertukar menjadi Hijrah Semi Kerajaan. Dan seterusnya Syekh Hasan Attar dilantik menjadi Syekh Azhar ketika berumur 54 tahun, iaitu pada 1830. Ini tugasan dia lah. Dalam bahagian ni ada beberapa cerita yang menarik. Antaranya, wajah Syekh Hasan Attar Rafidi al-Ilm al-Hadis mimman ra'au dirasat at-tib bi tashrih jasad al-insan haram. Beliau melawan habis-habisan, beliau menentang, bangkit menentang orang yang berpendapat bahawa mempelajari ilmu perubatan ataupun medik dengan membedah siasat jasad manusia ni haram. Dia beri fatwa di situ, tak haram demi kebaikannya. Ni boleh mau lagi. Ya, dari sini. Boleh kalau dia mau ni kasih ni. Okey. Dan saya rasa di bawah tu ada tanggal kematian dia. Banyaklah, sekurang-kurangnya paling tidak pun mawaqif penting dalam hidup Hasan Al-Attar ni jangan diabaikan. Jangan diabaikan, ya. Mana-mana dua noktah. Kalau kita kata dua tu sikit, ambillah 3 hingga 4 noktah untuk tiap-tiap mawqif penting dalam hidup tokoh yang bernama Hasan Attar ini. Apa jasa dia, kalau ada buku karangan dia, apa buku karangannya, dan fatwa dia yang paling glamour sekali apa. Benda-benda macam tu lah kita cuba fokuskan. Selain pada noktah-noktah besar, benda-benda kecil juga jangan diabaikan, sebab dia boleh tanya. Paling tidak pun
Siapakah dua orang guru kepada Syekh Hasan Al-Attar? Uzkur itnain min syuyukh Syekh Hasan Al-Attar. Macam tu pun boleh jadi. Okey. Saya rasa نلتقي إلى هذا القدر. سنكمل إن شاء الله في الفترات القادمة وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.